Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat juga kita sama-sama termasuk dalam kumpulan yang dapat menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala juga kita dapat beriktikaf. Dan seterusnya kita dapat menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Wahab bin Munabbih, seorang ilmuwan yang sangat dihormati, dia bagi kita nasihat. Fahami sifat munafik. Lil munafiqi thalathu alamat. Untuk orang munafik ni ada 3 tanda. Kita muhasabah lah, kita pakai muhasabah. Sebab munafik ni berat hukum dia. Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempat dia tu Allah spesifik. Allah bukan cakap umum, finnar. Dan neraka ni dia ada darajat. Antara darajat yang paling teruk adalah darajat yang paling bawah yang disebut oleh Allah darkil asfali minan nar, bersama dengan iblis, syaitan, na'udzubillah. Duduk di patak api neraka. Itu dipanggil darkil asfali minan nar. Maknanya Allah spesifik terus. Maka golongan ni kita kena kenal siapa golongan ni. Dan banyaklah dalam hadis-hadis Nabi sifatkan siapakah golongan-golongan munafik itu. Dan hari ini saya nak ambil daripada kata-kata dan nasihat Wahab bin Munabbih. Sifat munafik itu ada 3. Pertama, yaksalu iza kana wahdahu atau yatakassalu iza kana wahdahu. Bila dia berseorangan, dia rasa malas. Nak tahu kita ni buat ibadat ni kerana Allah, bila seorang kita lagi semangat. Contoh, kita pergi Mekah, kita seorang-seorang tawaf, dia lain. Sebab apa kita buat tu memang sebab kerana Allah Ta'ala. Kita berada dekat Mekah lah, kita nak dapat fadilat duduk dekat Mekah tu, kita nak banyakkan tawaf, kita semangat kita lain. Tapi orang munafik tak, bila berseorangan dia jadi malas. Itu sebabnya Allah sebut dalam Quran, sesiapa yang bangun malam, Allah angkat martabat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah laka asa ay yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah dia tengok yang paling tinggi martabat masa malam, di pertengahan malam. Sebab masa tu awak seorang-seorang dia. Datuk Abdah pengurusi, orang rapat dengan tuanku, tak ada. Malam-malam dia nak tunjuk ke siapa? Tak ada. Awak seorang-seorang dalam bilik, seorang-seorang dalam surau, seorang-seorang dalam masjid, tak ada orang, iktikaf, duduk seorang-seorang dalam bilik. Bang, dalam bilik ni bila seorang-seorang, orang tak nampak, tidur je lah, betul tak? Tapi masa seorang-seorang tu lah kamu bangun di waktu malam. Pertama, kamu bertahajud, yang Allah sebut wa minal laili fatahajjad bihi, bangun untuk bertahajud. Allah angkat martabat. Sebab engkau seorang-seorang bukan ramai-ramai. Ramai-ramai macam ni, ramai-ramai terpaksa semayang. Sebab apa? Kawan tengok tak semayang, malu kat kawan sebelah. Dia semayang, dia tua, semayang sunat, aku
muda tak semayang, malu. Kita buat kerana orang tu. Hebat tuan-tuan. Dia kadang-kadang benda tu kita tak perasan. Tu sebab kata Wahab bin Munabbih, bila kamu seorang-seorang kamu jadi malas, itu tanda munafik. Tapi kalau seorang-seorang kamu lagi bertambah ibadat kamu, itu tandanya kamu buat satu-satu ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi. Yalah, kadang-kadang tuan-tuan, kita ni bila duduk seorang, kita pun bacalah, orang kata apa, semayang 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi bila ramai orang ni, mula dia balun 12 rakaat. Dia jadi macam tu tau. Kenapa? Sebab kita buat tu malu kat kawan. Namun Imam Al-Ghazali kata tak apa juga. Kalau kita jenis orang macam tu, duduk dengan orang ramai, kita jadi semangat nak buat ibadat, maka dia boleh jadikan benda itu sebagai pembangkit semangat untuk kita kuat ibadat. Tak apa, tapi jangan amal selalu. Kalau mulazamah benda tu atau berterusan buat benda tu, maka dia jadi apa tau? Jadi munafik balik dah. Nampak tak? Itu sebabnya kita kena buat satu benda tu biar kita belajar daripada keseorangan. Nak menangis, nangis seorang-seorang, bukan depan orang. Bila kamu dah biasa menangis, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, bila kamu menangis seorang-seorang, kamu menangis depan orang, kamu menangis. Tak payah suruh, dia menangis sendiri. Kamu duduk seorang-seorang malam-malam kan, tersandar dekat dinding seorang-seorang malam, dekat lepas main tahajud, sandar kat katil ke, sandar kat dinding ke, termenung, keluar air mata. Bila kamu keluar macam tu, kamu boleh menangis seorang-seorang, maknanya di mana-mana kamu berada, kamu ingat Allah, kamu akan nangis. Sebab apa? Kamu belajar untuk ikhlas dalam ibadat. Itu satu, kata Wahab bin Munabbih. Yang kedua, wa yanshatu iza kana ahadun indahu. Yang kedua, dia jadi apa? Sifat munafik yang kedua ni, dia jadi semangat bila ada orang lain tepi dia. Tengok, dia sebutlah wa yanshatu iza kana ahadun indahu, bila ada orang tepi dia semangat. Kalau seorang dia buat tak tahu, dia tak ada lah semangat mana. Dia nombor 2, bila ada orangnya, dia akan jadi semangat dan jadi beribadat dengan lebih kuat. Yang ketiga, wa yahrisu fi kulli umurihi al-mahdah. Yang ketiga ni masalah, dia sangat mengharapkan pujian daripada manusia. Tuan-tuan, pujian manusia ni di sementara. Hari ini kita dipuji, esok mungkin dikutuk. Tuan-tuan, nak mengejar pujian manusia takkan habis. Itu sebab kata ulama, la tanzuru ila man huwa a'lak walakin tanzuru ila man huwa asfalik. Jangan duk tengok selalu orang ke atas, tengok orang bawah. Bila kita duk tengok orang bawah, kita selalu bermuhasabah, masya-Allah, masa itulah kita akan kata, ya Allah, sebenarnya apa yang kau bagi ni ada yang sementara. Satu. Nombor 2, hanya Allah Ta'ala saja yang akan puji kita sampai kiamat kalau kita betul-betul buat. Manakala manusia, dia berubah-ubah. Hari ni saya dengan tuan rapat, esok mungkin kita akan ada tak puas hati. Sebab apa? Ya muqallibal qulub. Kan kita duduk minta doa, ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbitna alal iman, kekalkan aku dalam iman. Sebab iman ni dia boleh bertukar-tukar. Itu sebabnya tuan-tuan perempuan, beringat, kita kena jaga wa yahrisu fi kulli umurihi al-bahdah. Jangan tunggu bila semua benda kita nak dapat pujian manusia, kita akan jadi munafik. Oleh sebab itu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat sesuatu dalam hidup kita ni, ada checklist untuk ajar kita ni tidak ada sifat munafik. Pertama, disebut oleh Syekh As-Samarqand, pertama, apa yang kamu kena ambil? Letak dalam diri kamu bahawa semua nikmat yang kamu kecapi ini adalah pinjaman daripada Allah. That's all. Tuan-tuan percayalah cakap saya. Sekarang kita semua ada pangkat, duduk di Putrajaya. Hari ni kawan saya dekat universiti pencit. Profesor, datuk, doktor, sekian.
Hari ni adalah hari terakhir dia boleh menggunakan title profesor. Siapa dia selepas ni? Tak ada. Datuk boleh pakai lagi. Bila arwah je, orang dah tak pakai dah. Betul tak? Tak ada dah orang tak pakai dah. Orang masa meninggal, masa baca tahlil, orang tak panggil ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il arwahil muslimina wal muslimat wa khususan ila almarhum. Nama pangkat dulu 5-6 baris pangkat baru nama kita, tak. Dia terus kepada ila wa khususan ila almarhum Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim. Habis. Semua pangkat pinjaman berada. So apa lagi yang kita rasa kita hebat? Tak ada hebatnya kita, tuan-tuan. Allah nak tengok sekejap je. Allah bagi pinjam. Ambil dah sekejap. Sebab dalam hidup ni ada time kita berada di bawah dan ada time kita di atas. Bila kita di atas, jangan lupa orang di bawah. Itu hidup kita ni. Kalau tidak, kita termasuk dalam golongan yang kata Wahab bin Munabbih, kamu orang-orang munafik. Na'udzubillah. Nombor 2, bila kita letak semua barang yang kita ada, semua yang kita miliki ni adalah pinjaman. Nombor 2, sentiasa musahabatul ulama. Selalulah duduk-duduk dengan orang-orang baik, orang-orang alim. Orang alim ni bukan saja ustaz-ustaz. Jangan ingat, oh bila sebut ulama ni mesti ustaz-ustaz. Tak, mesti mufti-mufti. Tak, kita duduk dengan orang bijak pandai. Saya duduk dengan profesor pakar kucing. Saya pandai tentang kucing. Baru saya tahu bahawa kucing ni ada satu anugerah yang Allah bagi, tak ada pada manusia. Kalau tak ada pada manusia kalau mereka itu tak taat kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Kucing ni sifat dia tak boleh, orang kata apa, dia takkan mudah, bahasa mudahnya dia takkan kahwin lah, kahwin walaupun dia tak ada akad nikah. Jangan salah faham pula. Dia maknanya dia tak sengawan dengan keturunan dia. Dia bau-bau ni keturunan aku, dia takkan. Kalau dikahwinkan juga ataupun kalau didudukkan sekali juga, anak akan mati, anak akan lemah. Tengok, ni profesor yang buat kajian ni. Wow, tengok, bila kita tengok kebesaran Allah tu, kata Allah, patutlah Islam haramkan orang Islam kahwin sejenis, kahwin dengan dengan keturunan kita. Na'udzubillah. Bagaimana ada pula orang dia pergi perkosa anak sendiri. Na'udzubillah. Makna kau lebih teruk daripada binatang. Balhum adall, lebih teruk daripada binatang-binatang, kata Allah Ta'ala. Makna daripada kucing tu kita boleh belajar sesuatu. Anjing taat kepada ketua. Sifat anjing, dia akan taat kepada siapa? Dia 2. Anjing akan taat kepada tuan. Kucing akan ingat tempat dia. Sebab kucing dia ada tempat tanda, kencing dia tu. Dia tahu, okey, kalau tuan-tuan bawa dia pergi ke satu tempat, dia akan ingat, dia bau kawasan surau ni, dia akan balik dari surau ni. Tapi tuan dah pindah, dia tak boleh cari tuan. Anjing boleh cari tuan. Tengok besarnya nikmat Allah, besarnya ilmu Allah. Cuma kita tak tahu. Duduk dengan orang pakar binatang pun kita dapat satu ilmu. Duduk dengan orang pakar apa dia? Pakar alam sekitar, kita dapat satu ilmu. Kalau duduk dengan Syekh Datuk Muzaffar, dia duta UKM, duduk dengan dia, satu ilmu lain pula. Duduk dekat atas angkasa, macam mana makan dalam angkasa, macam mana buang air dalam angkasa. Lepas tu macam mana dia tengok alam yang Allah sebut dalam Quran, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allahu akbar. Dia kata, saya nampak apa yang Allah sebut dalam Quran, saya nampak dengan mata saya. So, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. So, apa lagi yang kau nak belagak? Nampak tak? Duduk dengan orang ahli ulama, kita insaf dah. Jadi apa yang kita nak kata kita hebat? Tak ada hebatnya. Itu sebab musahabatul ulama. Duduk dengan orang warak-warak, Allah jadi warak kita, tuan-tuan. Jadi warak kita, jadi masya-Allah. Kita macam ni, tak ada lagi. Jadi hilang kita punya nak rasa sombong, rasa belagak dan macam-macam lagi. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian,
untuk elak daripada sifat nifak. Pesan Syekh, undur ila man huwa aqabu mink. Nombor 3, untuk hilangkan sifat rosak hati kita dengan ada sifat nifak ni, selalu tengok dan lihat orang yang lebih sukar hidup dari kita. Kita kata kita susah dah, ya Allah susahnya lah, PKP susahnya. Tuan-tuan, ada orang lebih susah daripada kita. Bila kita duk tengok benda tu selalu, kita duk nilai itu selalu, dan kita muhasabah selalu, kita akan kata, ya Allah, sebenarnya apa yang aku ada sudah mencukuri. Kita bawa kereta sedap, kita tengok, oh nak jadi kereta lebih besar, kita akan jadi stres. Tapi cuba kita bawa kereta kita tu, orang kata, ustaz saya bawa kereta BMW tu, tapi BMW tahun 2020, tahun 2020, tahun 2000. Macam mana bentuk kereta tu? Kata lama tu kan, kau bawa 2000, tapi BMW lama pun boleh sedap lagi, 20 tahun pun sedap lagi bawa. Dia bawa kereta tu. Tuan-tuan, bersyukur ada orang tak ada kereta tu. Kamu tengok orang sebelah, kamu sebenarnya kereta tu besar juga, ada orang pakai Myvi. Bila orang tu bawa Myvi pula, jangan tengok orang yang tu, dia tengok pula ada orang dia pakai kereta lagi kecil, Viva. Yang baru ni Aviva ke benda, dah tambah-tambah dah, lupa dah nama tuan-tuan. Tengok, oh, lagi kecil. Yang bawa Viva ni pula, tengok yang sebelah, Masya Allah, orang naik motor je. Naik motor je. Tanya orang naik motor, syukur, Alhamdulillah syukur. Sebab apa? Ada orang naik basikal je. Tapi sekarang ni basikal lagi mahal motor pula. Terkejut saya tu. Baru ni ada seorang pergi beli basikal, dia suruh teman dia dekat UKM je kedai dia. Saya pun tak tahu kedai tu, rupanya satu Malaysia tu cari dia. Pergi tengok body basikal saja 70,000. Termenung aku tengok. Saya kata ni Viva ke apa? Dia belilah, dia beli. Dia booking campur dengan tayar, campur dengan tu semua 112,000 bayar cash. Termenung kita bang. Termenung. Tapi kalau dah orang minat lah. Lepas tu ada seorang budak muda, dah ambil gambar saya. Muda lagi, umur 22-23 tahun. Oh, dia dah beli 2 tahun dah betul basikal tu. Masa dia beli, kata, ustaz saya beli murah lagi masa tu. Berapa? 45,000. Budak ni kata 45,000. Nak bagi tahu dah minat basikal, nak buat macam mana? Jadi tuan-tuan dan puan, bersyukurlah tengok orang ada basikal. Ada orang naik bas, tunggu bas tengah-tengah panas. Jadi kalau kita duk tengok selalu orang di bawah, kita akan ada hati yang cengkal dan ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan takkan kita buat benda-benda yang boleh bawa kita rosak hati hingga membawa pada nifaq wa iyazbillah. Semoga nasihat Wahab bin Munabbih itu kita ambil perhatian, kita sama-sama berubah, kita sama-sama jaga hati, jaga untuk jadi yang terbaik. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal aghniya'i wal athriya wa la taj'alna minal fuqara wal masakin fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.